Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Amin. Ta'ala segala puji bagi Allah Taala. Salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pengisi acara bahaya tuan pengisi masjid di masjid terusnya juga wakil banyak malam malamnya hadir malam sama berada majelis ilmu, maka Allah akan menugaskan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Ini tuan main kiri kanan semua yang tak datang lagi apapun pada malam ini meraihkan manusia yang hebat sebabkan pangkat tapi disebabkan kemudian dan akhlak, iaitu tak lain tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila disebutkan macam mana Allah Taala bagi tahu wa qala Allah Taala fil kitabil aziz laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada satu contoh. Contoh apa? Contoh ikutan terbaik. Bila sebut terbaik dalam tu, dia ada membawa kepada satu maksud, the best, terbaik. Dia tak sebut bajet-bajet baik, dia tak sebut macam baik, tak. Lebih kurang baik, tak ada. Contoh ikutan terbaik. Dalam tu makna Rasulullah ni contoh ikutan terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa nak rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, wa zakarullaha katsiran, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi sampaikan Nabi sebut, tidak beriman salah seorang daripada kamu sehingga aku, maknanya Nabi, sehingga aku lebih dikasihi berbanding dengan anak-anak keribut dan manusia selainnya. Kita tahu dah ni, dah dengar dah benda ni tiap-tiap tahun kan. Cuma tinggal lagi sampai tak tahap tu kasih sayang kita macam tu. Nabi sayang kat kita, Nabi sayang kat kita. Jadi macam mana pun kita usaha untuk capai mana tu. Salah satu usaha kita buat program Mauludur Rasul. Tiap-tiap tahun buat program maulud, penceramah lain-lain. Tahun bertukar tahun, masa bertukar masa. Masjid pun kadang siap renovate, dah berubah-ubah apa masjid daripada kecil sampai besar. Kadang semua berubah-ubah, tajuk pun tukar-tukar setiap tahun. Tapi kadang perangai manusia tu sama. Dia dengar macam-macam lah kan, tapi macam tu juga perangai, tak berubah. Kadang-kadang kita kena faham, dalam banyak-banyak nikmat Allah Ta'ala bagi kat kita ni, nikmat yang paling besar sekali adalah nikmat Islam. Allah bagi kat kita kan. Tak percaya tanya yang saudara-saudara, sahabat-sahabat kita yang mu'alaf ni, so tanya dia, orang bila dapat nikmat Islam tu terasa macam bersyukur sangat, bersyukur sangat sebab dapat peluang berada dalam Islam.
Kita kadang ada setengah ni yang lahir daripada kecil, lahir di Islam kadang tak rasa apa-apa. Kadang sebab dah biasa. Dah biasa lah, okey je. Jadi kalau kita tengok setiap tahun ni kita meraihkan sambutan Maulid Rasul ni kerana apa? Pertama, nak menyampaikan perintah dan penuhan Allah, kan? Yang keduanya adalah kerana menghidupkan wahyu Allah ni dengan sempurna melalui perbuatan, perkataan dan pengakuan. Dan kita tengok bahawasanya Nabi untuk bawa perubahan kepada kita semua. Tapi sayangnya ada orang tu bila dia dengar kan, contoh cubalah kita ni jadi baik, cubalah kita ikut Nabi, kan, bergaduh kau maafkanlah dia, maafkanlah dia. Kenapa pula? Alangkah Nabi pun ampunkan umat, kenapa pula kau tak boleh ampunkan dia? Keluarlah ayat-ayat biasa orang Melayu, iaitu itu Nabi, aku ni bukan Nabi, dia biasa sangat sebut macam tu. Kalaulah Nabi dengar, tentu-tentu Nabi kecil hati. Sebab apa? Sebab memang Nabi diutuskan untuk menjadi utusan terbaik untuk kita semua, untuk kita ikut. Sebab Nabi bagi kita syarat yang paling rendah sekali, paling senang sekali, suruh ikut. Tapi pun ramai yang kata tak betul. Itu pun ramai juga yang tak ikut. Yang lain ikut Blackpink, ikut Blackpink, hip hop, rap, artis ikut. Jadi kita kena faham bahawa Nabi menyebabkan macam-macam cabaran yang Nabi sampai kat kita ni. Cabaran ni nak datang masjid, tu cabaran. Masjid dah buat lawa-lawa, nak pula Samsul Bat nak datang, siap bunga, macam nak bersanding nak, kan? Punya macam-macam usaha kita buat, ya? Dan kalau kita tengok firman Allah SWT dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4, bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan segala makhluk untuk memohon sebarang hajat. Dia tiada beranak dan tidak perlu diberanakkan, dan tidak akan ada siapa pun yang setara dengannya. Maka nak mengingatkan kita tentang ketauhidan. Iman kana Abdullah wa lamal akhir wa zakarullah katsira. Sama nak rahmat Allah akan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita tengok dalam peristiwa Isra wal kan, penceramah dah datang kan sini, kan, ceramah Isra Mi'raj. Macam mana ketika Nabi menghadap Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata, dongakanlah kepada, mohonlah, Allah Ta'ala suruh, kan. Jadi bila suruh mohon tentang anugerah-anugerah yang telah kurniaan yang telah Allah berikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, bagi kepada Nabi Ibrahim, bagi kepada Nabi-Nabi yang lain, kan. Jadi Nabi sudah hanya memuji je. Jadi akhirnya bahawa sebenarnya secara tak langsung Nabi ni nak memuji apa yang Allah Ta'ala bagi, itu terbaik dah. Jadi terserahlah Allah nak bagi apa kat dia. Jadi apa yang dia sebut, kan, maka dia kata, wahai, aku jadikan kau sebagai kekasihku. Nampak? Nabi kita declare kekasih Allah. Dan aku jadikan Aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Tentu tak tahan. Jadikan umat Nabi Muhammad ni sebagai sebaik-baik umat. Mana kata baik, tuan, bergaduh ya, kan? Macam mana kata baik, kan? Macam-macam perangai buat, kan? Kadang ada tu gaduh dia pula, semua tak betul. Maki hama. Tuan tengok dalam media sosial macam mana. Media sosial kutuk je. Tak kutuk tak boleh.
Maki hamun macam-macam. Tuan-tuan cuba ambil letak gambar seorang pemimpin, tak kira lah parti mana, letak muka je. Satu dia apa? Muka post. Tengok komen. Kepala pak semua keluar. Tak guna, mati lagi baik. Aku doakan Tuhan ambil nyawa kau cepat. Macam-macam lah. Kan? Masalahnya yang komen yang macam tu, yang mengeji tu, bukannya orang yang bukan Islam. Orang pergi masjid. Kadang kan? Orang Islam. Orang Islam tuan. Jadi dikutuk macam-macam. Sudahlah, nak haram, semua keluar. Sekali datanglah seorang imam dekat satu masjid, bukan masjid ni lah, tempat lain. Imam tu pun komen, cukup-cukup lah tulis ayat macam ni, tak baik. Banyak lagi ayat perkataan yang baik boleh digunakan. Seperti mana pesan Nabi, kalau kamu tidak ada perkara baik yang nak kamu ucapkan, lebih baik kamu diam. Saya sekadar mengingatkan. Ayat kan. Ada reply bawah, sudahlah kau pun sama. Dibalun daripada pagi sampai maghrib. Tengok tu keadaan. Macam-macam. Macam mana kata yang terbaik? Sebaik-baik umat. Nabi kita dikatakan sebagai pemegang panji liwa'ul hamd, yang mana para nabi, para rasul dan semuanya akan berpaut, akan bernaung di bawah panji yang sama. Nabi kita yang pegang. Itu sebab para nabi dan rasul yang lain merayu-rayu ke Allah Ta'ala, merayu ke Allah, ya Ta'ala, ya Allah, ya Allah, bagilah kami jadi umat Muhammad, bagi kami jadi umat Muhammad. Tak dapat, tak dapat dah tahun 9. Tak dapat. Kita yang dah auto ni dapat, relax je, tak ada apa-apa kan. Yang datang masjid okey lah, yang tak datang kan, relax je, tak ada rasa apa pun. Sedangkan ni sebaik-baik umat ni kan. Itu sebabnya kita ni mengadakan program Maulid Rasul ni, sebab nak mengingatkan supaya memupuk kecintaan dan kasih sayang kepada Nabi. Tapi sayangnya ramai di kalangan kita hanya mematuhi agama ni hanya sekadar sebagai ritual keagamaan saja. Sembahyang pun syarat sembahyang aja. Tidak benar-benar melaksanakan. Sebab apa? Sebab umat akhir zaman ni Nabi dah sebut. Nabi kata sesungguhnya kan, akan masanya nanti umat-umat seluruh dunia, bangsa-bangsa seluruh dunia akan mengerumuni umat Islam seolah-olah ingin menjamah hidangan. Keliling ni, muria ni, macam nak makan. Kenapa Islam pada ketika itu tak ramai? Ramai jumlahnya. Buih ya, main buih sabun kan. Buih. Apa kuih buih tu? Tiup pecah, busik pecah. Kadang-kadang belum busik dia dah pecah sendiri. Macam mana kuat? Dan dicabut perasaan takut tu daripada musuh-musuh Islam. Tu sebab musuh Islam tak takut dengan kita. Sampai satu tahap ramai yang harap dia bergabung. Tu pun buta lagi, tak nampak lah tu tuan-tuan kan. Mata bukan buta, buta hati tuan. Saya tak cakap sini lah, orang tempat lain kan. Jadi mana kata tak nampak. Jadi sahabat pun tanya, kenapa Rasulullah? Kerana pada ketika itu umat Islam dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan ni penyakit apa? Saya tahu, semua orang dah tahu. Kita ni ulang kaji. Wahan ini adalah cinta dunia dan takut mati. Nabi dah sebut tu, cinta dunia dan takut mati. Macam mana pula daripada cinta dunia tu perkaitannya lah. Dah cinta dunia, semua dikumpul, duit kumpul, rumah kumpul, kereta kumpul, harta benda kumpul. Bila dah banyak, sayang pula rasanya. Janganlah mati cepat sangat. Naklah enjoy kan, naklah menikmati kan, naklah berbelanja dulu. Kumpul duit mati, buat macam mana kan? Jangan terpedaya dengan muda,
sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat, sebab mati tak syarat sakit. Jadi kenapa jadi macam tu? Kenapa ada penyakit cinta dunia dan takut mati? Ada dua sebab. Yang pertamanya kerana tak mau berjuang. Yang kedua kerana tak yakin. Masa tak mau berjuang macam mana? Dia hawa nafsu. Kan? Hawa nafsu, dah siap-siap dah nak pergi masjid. Tiba-tiba isteri tanya, abang ke mana? Ni masjid lah abang dah janji malam ni nak lepak makan sesama. Yelah besok je lah, besok tak pergi masjid. Bini baru kahwin pula tu. Lakinya umur 58, isterinya umur 23. Relax lah bang, kata nak minum sama. Betul kan? Bini muda kan? Pegang-pegang tangan sikit. Alah bang, cuma kat rumah je lah, langsung tak pergi masjid kan? Ataupun tengah siap-siap nak pergi masjid, abah kata nak pergi pasar malam, janji macam mana? Kata, tak ya pula lah, tak apalah besok je lagi masjid, langsung tak pergi. Itu yang memerlukan kepada jihad. Tak mahu berjihad, biar kena berjuang. Perjuangan sekarang bukan berperang dekat medan perang, berperang dengan ni nafsu, dengan syaitan yang tengah mengacau kita ni. Abang nak makan sama malam ni, kau jangan risau, abang pergi masjid ni sekejap je, balik kan kita makan lah. Apa masalah kau bukan sepanjang hari duduk masjid. Janji tau. Ya, kalau abang nampak imam sabar atau ke depan, abang tarik dia ke belakang balik, biar abang jadi imam, biar cepat sikit habis. Imam sabar ni kadang dia sabar betul bacaan ni, tu lambat habis. Jadi jangan risau. Okey, macam tu. Jihad kena kuatkan. Boleh pun. Anak nanya, ya kata nak pergi pasar malam. Oh, dah pergi masjid pula dia. Kau jangan risau, ayah balik semayang kan kita pergi. Pasar malam tu takkan tutup selagi ayah kau tak sampai sana. Macam tu lah ayat-ayat tu. Jadi makna kata dia berjuang terhadap Tuhan. Dan apakah penyakit-penyakit yang biasa berlaku, kata Nabi? Penyakit orang-orang yang terdahulu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu. Para sahabat tanya, apakah penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu itu? Tuan-tuan tengok, ada tak kat tuan-tuan? Yang pertama, terlalu banyak bersukaria. Suka-suka je. Tu yang tak pergi masjid tu, kat rumah lagi best, banyak benda-benda suka kan? Samsul Debat yang ceramah tak cukup suka lagi, ada suka-suka lain. Kan? Lebuh Raya pun dah nama suka sekarang. Dulu ada duka, sekarang dah ada suka. Dua-dua dia, suka duka, dua-dua ni. Iya kan? Jadi sekarang suka sangat bersukaria. Jadi bila sukaria, tengok orang mengaji, tukar. Tengok orang tawaf, tukar. Tengok, yang ni kelakar sikit. Oh, yang ni best ni drama ni. Layan. Kedua, terlalu mewah. Tu penyakit terdahulu. Terlalu mewah. Yang ketiga, mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Keempat, penipuan dalam berebut harta benda dunia. Sanggup menipu demi nak dapat duit. Sanggup menipu. Tipu. Dia letak gambar Samsul Debat, gambar macam ni. Pelaburan patuh syariah. Bayar 300, dapat 50,000. Tidur je, tapi duit masuk. Memang masuk kat dia, bukan masuk kat kita. Saya dah penat menjawab dah tuan-tuan. Penat jawab dah. Saya dah kata saya tak terbabit. Yang bagus, dia pandai pula tu, dia edit tu gambar saya, Ustaz Amin Idris dengan Ustaz Haryanto, kami bertiga. Letak gambar tiga tu, pokoknya mana pun nampak gambar. Baru perasan gambar tazkirah malam Jumaat Astro Oasis. Dia edit dia jadi pelaburan patuh syariah. Saya dengan ini mengumumkan,
Saya membuat kenyataan rasmi bahawa saya sama sekali tidak terbabit dengan pelaburan-pelaburan patuh syariah lah, apa yang disebut itu semua scammer, tuan. Saya tak terbabit dengan tu. Jadi jangan tertipu lagi. Cukup lah. Ramai sangat dah orang Malaysia tak tentu arah. Sudah hanya kena tipu. Dah susah lagi. Susah lagi. Afala ta'qilun, apakah kamu tak ada akal? Kena fikirlah. Fikir. Jangan senang nak kena tipu ni. Kemudian tu lah cerita lagi, tipu umrah tu. Ambil duit orang lah. Sudah ni tawaf kaki lain. Lah. Tunggu kapal terbang tak sampai-sampai. Orang yang penganjur tu pun tak datang mana. Dia travel, syarikat wakil cakap travel ni tak ada. Bagi pejabat dia dah clear. Pejabat dia dah clear. Macam-macam tuan-tuan kan. Demi nak harta benda dunia. Tunjuk dekat dalam website tu, tekan kan dapat beli baju ni. Baju ni semua saiz ada. Tipu. Sudah hanya bukannya tersaiz, dengan baju-baju tak sampai, tipu barang tak ada pun. Duit ambil. Orang tak takut kadang-kadang. Kemudian yang kelima, saling memarahi. Memang tu nak marah. Dan keenam, dengki-mendengki sehingga menzalimi antara satu sama lain. Maka ubatnya apa? Ubatnya firman Allah SWT, dan berpegang teguhlah pada tali Allah, dan janganlah kamu berfirqah-firqah. Surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Dan begitu juga Rasulullah SAW berpesan kepada kita, aku tinggalkan kamu dua perkara yang mana kalau kamu berpegang tak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran. Akhirat nanti tuan-tuan, kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk nak tengok orang lain punya. Dia tak ada tu bukan imam tu, saudara. Samsul debat pun ada. Masa tu masing-masing huru-hara. Nampak orang ni lagi, nampak isteri lagi, nampak anak lagi. Anak nampak ayah pun lagi. Salinglah melarikan diri sebab tak nak terbabit. Cuma nak lepaskan nyawa sendiri. Masa tu matahari sejengkal. Sekarang yang berjuta-juta batu jengkal pun tak tahan panas. Bayangkan, sejengkal. Ada yang peluh hanya berpah buku lali tenggelam. Maknanya parah pinggang. Masyarakat tak bantuan satu Nabi Ibrahim tak dapat. Nabi tak dapat tolong sampai jumpa. Nabi Musa kata apa? Tak boleh tolong. Ini cari Muhammad boleh tolong itu. Masalahnya tu tuan-tuan, jarak antara satu Nabi nak jumpa Nabi yang lain, jarak batu jalan 1000 tahun. Sekali itu begitu jumpa Nabi, terjumpalah dengan Nabi. Ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Bertuah. Kalau Nabi kita boleh cakap umatku, ummati, kemari, hebat benar. Tapi alangkah malangnya kalau bila kita cakap ya Rasulullah bantu aku ya Rasulullah, Nabi jawab apa? Kau siapa? Kau siapa? Aku tak kenal kau siapa. Jadilah kita jam tu
Sebab apa? Ini apa? Kita nak apa? Kita nak apa? Syafiqah. Okay. Kau salah. Kan? Kalau Syafiqah lah. Bantuan, pertolongan, bonus insentif, minta tolong. Mana nak Ya Rasul salam alaika. Wah, selawat dia tak selawat, dia main tak bunyi. Tu yang bila jumpa Nabi, Rasulullah bantu aku, Rasulullah kau siapa? Macam mana pula? Ya. Sebab apa? Sebab Nabi nak kenal kita ada dua password. Ada dua password. Password yang pertama, sebut nama Nabi selalu waktu hidup. Nabi kata, faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Tu yang penyanyi tu disebut nama orang kan. Zai, Suzana, Isabel, Fiona, Siti Haida, Zai, Amalina, semua kan. Samsul tak ada lagu. Lagu Samsul tak ada lagi. Kalau buat payah nak jual. Kan? Tapi untuk Nabi kita ada, iaitu selawat. Nama Nabi selalu. Dan Nabi sebut, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Kadang orang perempuan pun selawat time terperanjat baru selawat. So selawat biasa dah jumpa astagfirullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa bila balik kita dapat seketul. Kena tunggu terperanjat. Kan? Lagi satu lagi selawat kan, berubat, berdukun. Dia pun ambil Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina. Kawan tu ada masalah, bininya dah 3 hari dah. 3 hari nak beranak tak keluar-keluar. Perut dia dah tarik dah. Apa hal imam? Keluar budak. Buah yang meneran tak mau keluar. Macam mana tu mam? InsyaAllah kita ikhtiar lah ya. Kita ikhtiar. Ya tu. Itulah habis tak ada ke ikhtiar lain. Imam tanya lu tak ada ikhtiar lain. Itulah ada dukun tu cakap, suruh langkah perut bini tu 3 kali. Jangan kau buat benda tu. Dulu masa kempih kau himpit kan. Dah besar kau langkah pula kau ajar macam tu. Dia pun minta tolonglah imam, tolong tawarkan air ni ha. Dia pun cakap air ni dah tawar apa. Maksudnya imam baca-baca dah sikit. Nak baca apa? Imam tanya selawat 3 kali, baca Fatihah, baca kau tak tahu dah baca apa. Imam lain makam ni mam. Imam cubalah. Yelah imam memalah nak melayan, imam pun selawat 3 kali bismillah. Tak berbunyi. Macam dah biasa ngubah orang mahal tu kali pertama. Bismillah. Allah. Bismillah. Orang keliling pun pandang hebat ni. Bismillah. Dia tiup tu supaya cepat dia tutup, takut terkeluar selawat tu. Macam tu apa perangai orang itu. Bawa
balik, dia jumpa dengan bini dia. Nah, awak minum air ni, imam dah tawarkan air ni, cuba minum. Minumlah berat. Besok beratur panjang depan imam. Semua bawa botol. Minta tolong doakan. Jangan percaya kat siapa, percaya kat Allah ke percaya kat imam. Macam tu lah. Percaya kat orang manusia ni kebetulan saja Allah Ta'ala lorongkan itu. Itu je. Itu sebab kan sebut nama Nabi selalu. Nabi kata orang yang paling baik di sisiku pada kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Selawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat ya, hanya untuk Nabi je. Kalau nama suami itu Muhammad, isteri pada dapur panggil Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan. Hanya untuk Nabi je. Jangan pukul rata pula. Kemudian daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, nanti tu password tu ada dua saya kata dia. Itu pertama, sebut nama Nabi selalu, selawat. Sebab ada seorang ketika zaman sahabat, dia bermimpi bertemu dengan Nabi. Bila dia pandang Nabi, memalingkan wajah Nabi. Kenapa kau memalingkan wajahmu ya Rasulullah? Adakah kau marah pada aku? Tak, aku tak marah pada engkau. Tapi aku tak kenal kau siapa. Terkejut dia kata. Dia kata, bukankah semua orang menyatakan bahawa kau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri? Takkan kau tak kenal aku? Maka Nabi jawab, memang benar. Aku lebih mengenali umatku lebih daripada aku mengenali mak ayah. Tapi aku tak kenal kau siapa. Kerana sepanjang hayat kau tak pernah sekali pun kau berselawat kepada aku. Allah, itu sebab tuan. Sebab tak selawat, Nabi tak kenal kita. Sebab kena selawat. Selawat, sebut nama Nabi selalu tuan. Dan begitu juga Nabi kata, password yang kedua nak bagi Nabi kenal kita adalah hidupkan sunnah Nabi. Itu je, bukan ada 10 pun, 2 benda je. Sebut selalu satu, amalkan sunnah Nabi. Dan begitu juga Rasulullah SAW ada memberitahu, dia beritahu apa? Sesungguhnya semua umatku akan masuk ke dalam syurga. Nabi kata, umatku semuanya akan masuk dalam syurga kecuali mereka yang enggan lah. Ada pula aku yang tak nak masuk. Dah bagi syurga nak pilih neraka pula. Apa pencer kan? Apa hal? Boleh pula orang tu tak nak masuk syurga. Maka sahabat tanya, siapakah yang tak mahu masuk syurga Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, sesiapa yang taat kepadaku berarti dia nak masuk syurga. Tetapi siapa yang menyalahi ajaranku, maka itulah yang tidak mahu masuk syurga. Tak nak ikut, ikut lagi. Siap. Begitu juga firman Allah SWT dalam surah Al-Anbiya ayat 107, tidaklah kami mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmatan lil alamin, melainkan membawa rahmat kepada sekalian alam. Jadi semua orang nak masuk syurga, tak ada siapa pun nak masuk neraka. Orang yang tak belajar ya berani cakap tu, tak apa kita masuk neraka pun lama-lama masuk syurga gak weh, tak apa, aku yang tak apa. Kan? Teruk tu kan, jangan main-main, tak terbayang azab kan. Jadi janganlah cakap tu. Semua nak masuk syurga, dah tu je. Tak apa weh masuk neraka. Lepak 2-3 tahun, nama yang lepak. Suka-suka je lepak. Bukan. Pernah ketika Jibril turun jumpa dengan Nabi, Nabi tegur, kenapa wahai Jibril, nampak kau macam pucat ni, apa? Jibril beritahu, sesungguhnya sebelum aku turun tadi, aku nampak Allah memerintahkan kepada penjaga neraka menyalakan nyalaan api neraka selama 1000 tahun.
daripada warnanya merah berubah sampai jadi putih. Kalau putih dinyalakan lagi 1000 tahun. Percayalah wahai Muhammad, kalau dibuka lah pintu neraka tu, walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Tuan-tuan fikirlah, api di neraka ni. Kita ambil api, tuan-tuan tahu tak percikkan? Api satu hal, yang terpercik tu, yang percik tu sikit kan? Percikkan. Okay. Faham saya cakap percikkan, faham Kalau tak faham saya ulang balik. Faham tak percik? Ataupun orang Kedah sebut sebagai spark, macam tu. Macam tu lah. Lain macam rasa kan. Percikkan, faham percik jadi ambil api yang paling panas di Malaysia, kita kumpulkan api paling panas di Malaysia, api di Filipina, Singapura, Brunei, US, dunia. Tolong bagi api yang panas ada kat negara kamu, kita kumpulkan, combinekan satu dunia. Api paling panas dalam dunia kan? Percikkan api tu, percikkan api neraka tadi 70, ni belum api tau, percik saja. Nak pergi faham tu. Percikkan api neraka tu saja 70 kali ganda lagi panas daripada himpunan api paling panas dalam dunia. Faham? Dengan tahap tu tuan-tuan, ada orang boleh menyanyi lagu Lautan Api Sanggup Kurenangi. Minum air kopi pun bertiup, cerita berenang lautan api. Memang tuan, kalau bahasa puitis ni lain macam orang ni mengaku semua kan. Jadi banyakkanlah selawat kepada Nabi. Kita nak masuk syurga, biarlah Nabi kenal kita. Bila sebut-sebut nama Nabi, selawat. Jangan tunggu hari maulud Nabi je pun nak selawat. Kat rumah selawat, potong bawang anggaan, Allahumma salli ala sayyidina Allah salli ala sayyidina. Tapi masak kan, masak walaupun memanaskan makanan yang ada je. Yang boleh kat kedai siang tadi kan, jarang-jarang nak masak orang sekarang ni, sibuk sangat. Perempuan sekarang jarang masak, susah kurang lah. Kat sini tak, sini ramai lagi, tempat lain kurang nak masak ni sebab masing-masing sibuk kan dengan tugas hakikinya, main TikTok. Itu tu sibuk kan, tak sempat lah nak masak, order je lah. Nak pula keluar dekat TikTok tu boleh lah, tekan lah order terus. Apa dah hal kan? Jangan dengan orang perempuan kena masak. Dia nampak ringan. Itu sebab mak ayah kita dulu bertaut kasih sayang. Sebab berpuluh tahun orang perempuan ni masak di perah di tangan tu. Ini di tangannya tip 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 tip. RM5. Minit sampai. Kuih tiaw pun online benda. Dia nak panas. Orang ni sembilan kata panas bos sadap. Tak ada makanan sajuk. Orang dulu-dulu kan kepantangan bagi nasi sajuk. Hari ni yang sajuk dia order. Salah tu. Tu bawa dulu kuat badannya. Kan? Sekarang tahulah. Tak payahlah masak, makan kat luar je. Hijab tahu lah. Iyalah kan. Tahu lah kenapa. Saya pergi tadi keluar statistik kan. Rakyat Malaysia makan luar berbelanja antara 100 ke 200 ringgit untuk satu kali makan kadang-kadang. Makan dekat restoran yang untuk orang yang have. Makan steak. Tengok tuan-tuan pergilah tu dekat restoran ayam segera tu, yang ada orang tua rambut putih kacamata tu.
Saya tak nak sebut lah jenama ni, dia tak taja ceramah kita malam ni. Lepas tu dia macam huruf M tu. Order campur 60-70 ringgit. Makan dengan family. Bayar boleh. Sedekah ke masjid RM1. Alah. Mantan darah kami banyak. Bayar. Betul. Tu sebabnya. Tu sebab kalau kita tengok ni, nak sayang Nabi, nak tunjukkan kita sayang Nabi, pertama sebut nama Nabi selalu. Yang keduanya apa? Yang keduanya amalkan sunnah Nabi. Nabi sebut faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku, 1 ke 10 sebut ni. 1. Kenapa Nabi sebut tu 1? Apa tujuan Nabi sebut 1 itu kan? Maknanya Nabi nak bagi mesej. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Contoh apa sunnah yang kita boleh buat? Yang senang-senang apa kita boleh buat? Makan. Senang kan tuan-tuan? Makan paling senang. Macam mana cara Nabi makan? Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Tetapi kita lain, selagi belum kenyang jangan berhenti. Macam tu. Tak jumpa ada titik wakaf gitu waktu makan. Tak jumpa. Punya sedap makan. Cak kuih tiaw telok basuh. Tu dia. Tah telur sapo basuh pun tak tahulah tuan-tuan. Tapi macam tu lah. Makan 3 pinggan. Ya Allah Akbar. Bila sendawa, waktu tengah rokok, terkeluar kerang tu balik. Yang dia makan tadi, punya kenyang ni. Makan sikit-sikit aja. Kontrol. Sekarang ni tuan-tuan, Malaysia merupakan pemenang pingat emas 5 tahun berturut-turut dalam kategori kencing manis Asia Tenggara. Paling banyak tuan-tuan. Borek badan paling tinggi, berat badan. You know what I mean by berat badan? Wait. Menggigil batang jarum penimbang. Nak tercabut lah orang ni, apa dia makan kan? Menggigil-gigil jarum tu. Dah habis berhujung lah, santak. Ini semua salah PKP. Masa PKP itu ramai yang badannya naik, termasuklah yang bercakap. Masa tu ramailah orang perempuan masuk grup, masak apa pun tak jadi kan? Kejap-kejap masak, kejap-kejap masak. Jadi kita yang lelaki ni tak nak menghampakan. Tapi ikut Nabi punya, keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan, keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa, keselamatan agama terletak pada banyaknya selawat ke atas Nabi. Yang bermula sikit makan, makan banyak tuan-tuan. Pergi ke Duri Kenara, nampak macam malam ni datang, kalau rasa lapar sangat ambil lah, kalau tak lapar tak ambil pun tak apa. Orang masjid dah siapkan, tapi rasa kang takut apa, tak ada orang muka rumah, tak apalah, bagilah orang lain, tak apalah, bagus. Ataupun ambil bagi ke orang, nah ambil lah, saya tak makan. Ini dah lah makan per, ambil banyak, tak habis. Pergi kenduri ambil nasi banyak, lauk ni ambil penuh, tertutup nasi tu, tak nampak dah nasi tu. Lepas tu makan sikit, berhenti, tak habis. Lepas tu buatlah statistik analisa perbandingan. Kedui yang tadi itu lagi sedap makan kan, sini tak sedap dia nampak. Macam mana lah dia boleh masak macam ni ya? Lepas tu tak habis, biar buang, membazir. Orang lain okey,
Betul tak? Tamak semua benda nak makan lebih. Dalam hidup kita ni jangan tamak tuan. Kongsi tak apa, faham mau membuat. Faham ke tidak? Saya tanya ni, faham tak? Faham, alhamdulillah. Rezeki lah orang sini, kan? Betul lah. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Nabi makan pula. Nabi kalau makan sikit-sikit dan Nabi kunyah betul-betul, baru Nabi telan 40 kali kunyah. Kita kadang-kadang Allah lupa kunyah. Dah sampai, ya Allah lupa lah nak kunyah tadi. Boleh terlupa pula kunyah. Ya Allah, betul. Serap, zurup makan. Iya. Kenapa kita nak kuruskan badan, nak kontrol makan, kurang makan? Kenapa nak kuruskan badan? Kenapa? Sebab apa? Apa sebabnya? Supaya ada yang cakap supaya jadi lawa. Dengar betul-betul apa saya cakap. Berat badan yang dikurang tak ada kena-mengena dengan kecantikan. Kalau dah muka memang tak boleh belah, kan? Kurangkanlah berat badan kau macam mana pun, macam tu kat muka kau kan. Maksud saya tu, muka ni kecantikan ni subjektif. Dekat orang ni lawa, kat orang ni tak lawa. Kat orang ni handsome, kat orang ni tak handsome. Senang. Tapi nak turunkan berat badan supaya ringan badan kita beribadah pada Allah Ta'ala. Ni bangun paginya Allah, ya Allah, bertaut ni nak tarik. Macam tiang berpegang ni nak bangun. Allah. Sudahnya tangan sebelah gaba-gaba dapat bantal, pegang bantal, tidur balik sudah. Iya. Kadang lewat subuh, ya Allah, lambat bangun. Subuh gajah. Subuh gajah tu kategori pukul 7 lebih. Pukul 10 ke atas dah kategori dinosaur. Dah pupus dah waktu tu. Ada orang 5 minit sebelum zuhur pun subuh. La ilaha illallah. Sembahyang kat masjid tu. Dekat masjid, Allah Akbar. Imam pun heran, siapa pula yang kunut tengah hari ni. Aduh, hai. Semua tu. Itu bab makan. Apa lagi? Senyum. Senyum. Nabi lah menurut riwayat Nabi ni senyuman yang paling manis sekali. Kalau orang ada masalah pandang Nabi senyum, hilang masalah. Tentu. Itu sebab orang perempuan nampak suami senyum. Isteri yang memandang suami dengan wajah yang menggembirakan, besar pahalanya membuat. Ini dia balik nak sound aja kerja. Suami tu baru balik, lambat balik, ingat hotel, sound terus. Abang banyak kerja, orang lain kerja lah, sound. Suami ni dah lah penat, balik kena tanya soalan macam ni. Abang mau balik bang, soalan tu lembut tapi soalan tak kena. Mau balik bang, memanglah dia mau balik. Ni kau tanya lagi kenapa? Mau balik bang, tak, baru nak pergi buta. Kan nak kena marah. Itu semua lah tu kan. Senyum, mana senyum. Nabi pun senyum. Ada seorang fakir bawa makanan, bawa buah bagi kat Nabi. Ya Rasulullah, kau makanlah Rasulullah, sudilah kau terima. Nabi pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pun makan. Kau suka ke Rasulullah? Nabi senyum. Nabi makan. Kau suka ke Rasulullah? Senyum. Sahabat yang ada dekat tu nampak, biasa diajak kita makan sama. Hari ni tak diajak pula. Dah habis Nabi makan. Fakir miskin tadi berlalu lah, gembira lah dia rasa.
Sebab dia bagi buah Nabi makan habis. Sahabat-sahabat tadi dekat, ya Rasulullah, sampai hati Rasulullah makan seorang. Biasa kau ajak kami, kenapa kali ini kau tak ajak? Nabi pun jawab, ketahuilah sesungguhnya buah yang aku makan tadi masam. Yang pertamanya, aku tak ajak engkau, takut nanti kau tak boleh jaga mulut kau tu. Buah yang kecil tadi, satu sekali Nabi jaga. Lagi satu lagi, aku tak sanggup membiarkan sahabat-sahabatku makan buah yang masam. Tengok, dengan satu perbuatan Nabi jaga dulu. Betul. Nabi senyum aja. Ingat tak peristiwa yang perempuan buta Yahudi tu, yang kutuk-kutuk Nabi? Bila Nabi lalu, kutuk Nabi. Kan? Nabi tak balas balik. Nabi biar. Sahabat dah geram, mengetar lah. Sabar, biarkan. Nabi tak balas. Satu hari tu tengok, lalu tengok makcik tu dah tak ada. Mana pergi makcik yang biasa dekat sini? Padan muka dia Rasulullah. Kenapa pula? Dia dah sakit, padan muka dia. Nabi kata jangan, tak baik. Nabi pergi ke rumah dia. Nabi suapkan dia. Nak bagi tahu apa mesej tu? Mesej tu, kalau orang kutuk kita, maki kita, jangan balas balik. Balas kita sama macam dia. Samsul depan. Bukan tak ada orang kutuk dia, ada. Sudahlah kau boleh jalan lah. Macam-macam kata. Boleh jalan lah. Memang boleh jalan macam tu. Tapi saya tak jawab lah. Kan? Sudahlah kau belagak lah. Semua kena lah. Jadi buat apa? Jangan balas. Kalau balas tu sebab bila balas ni balas macam ni. Akhirnya yang keluar dari media sosial ni banyak benda-benda tak betul, benda-benda fitnah. Itu yang tersebar. Nabi dah ajar, jangan balas. Tak usah balas. Nak cakap-cakap. Kita tahu yang kita harapkan hanyalah pengiktirafan daripada Allah, bukan pengiktirafan manusia. Lepas senyum apa? Wangi-wangian, senang tak? Wangi-wangian. Nabi pakai wangi-wangian, kita pakailah wangi-wangian. Serang baygon spray. Fumakila. Dah tu je ada. Suami tanya, apa pelik sangat bau kau ni? Musim denggi bang. Contohlah. Ni tengah hujan. Senang sangat dapat denggi. Banyak betul kawasan apa? Kawasan wabak. Kan? Jaga senyum. Apa lagi? Buah kamar. Buah ayam. Botak kepala. Mungkin sebab rasa tak ada masalah kan? Saya baru ni dapat ikan patin buah. Santap. Rasa nak makan tu, nak jilat sehingga tak boleh, tak nak makan lah. 400 lebih harganya. Mahal betul ikan tu, tapi memang sedap. Tapi makan kalau ikut cara Nabi ni, Nabi besar makan sikit-sikit, dapat nikmat sedap dia dah. Tak boleh lah alang-alang makan lah kan. Betul tu. Bab makan. Lepas tu apa lagi? Nabi juga dalam bab apa ni, dalam wajah manis Nabi ni, Nabi apa? Nabi juga bergurau senda. Nabi bergurau senda, kita pun bergurau lah tuan-tuan. Bergurau dengan isteri dalam rumah, jangan kat luar rumah nanti jiran nampak. Kan? Kemudian apa lagi? Kita juga yang kita boleh buat, bersyukur. Syukur Nabi ajar, syukur dengan nikmat Allah bagi kat aku. Syukur malam ni dapat jumpa Samsul Debat. Syukurlah malam ni
sejuk sebab hujan lebat kat luar sana. Saya dapat perjalanan daripada pagi tadi, daripada Seremban semua elok cerah kan. Tiba-tiba sampai kat sini malam ni dah hujan. Tak apa. Allah hujan pula. Salah ke? Alhamdulillah hujan. Sejuk. Kan? Dalam pada sejuk dengan kipas-kipas yang yang berputar, memberikan angin sepoi-sepoi, menyebabkan mata kita pun layu dan kuyup. Jangan turutkan mata kalau bersama yang sangat memahami kehendak audiens saya. Takkan marah kalau ada yang tidur, sebab memang itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dekat rumah dia susah nak tidur, bantal aircon tak boleh tidur, dalam masjid tegak-tegak dia boleh tidur. Kan hebat. Jadi nak tidurlah tuan, cuma dengan satu syarat, minta tolong jangan berdengkur. Takut bila berdengkur orang sebelah, sebab orang sebelah pun tidur juga. Tidurlah sama-sama, bukan nak dengar ceramah sangat. Aku nak tidur tak dapat tidur lah, orang sebelah ni berdengkur. Tuan, dengkuran yang paling teruk sekali adalah dengkuran penceramah. Dia tuan, dia kadang berdengkur. Ceramah saya siap ceramah kadang. Saya pernah dulu pergi jadi hakim kat mana ni, ada hakim pidato lah, tanya betul-betul. Lepas tu dalam bilik tu dengan seorang ni, dia tak biasa dia. Dia bang, baik bang tidur dulu bang, takut kan kasi tidur bang tak boleh tidur. Dia kata, asal berdengkur kuat ke? Tak ada hal lah, dah biasa. Dia kata tu. Saya pun buat note sikit, tengok akhirnya saya nampak dia tidur. Bila dia dah tidur, baru saya tidur. Tiba-tiba saya terjaga pukul 4 pagi. Tengok katil sebelah tak ada orang. Mana pergi? Dia mandi. Lepas tu dia keluar pada bilik air. Memang tak boleh tidur lah. Dia terjaga tu, dia terdengar bunyi tu, tidur. Tapi tu tak tahulah, saya pun orang cakap dengkur kuat, saya tak pernah dengar. Aduh. Orang lelaki ni kalau dia penat sangat dia dengkur lah. Orang lelaki. Orang perempuan kalau suami tu berdengkur, kuat, suami aku bekerja hari ni, macam tu. Jangan ditekap dengan bantal. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu kawan tu ni lah kan. Nah, kalau kuat sangat tu, pergi kau, ada pergi kau pula ada. Kejut kan ni bang, abang mengering sikit bang. Sudah mengering. Kurang sikit berdengkur. Kan? Iya. Bersendegurau, Nabi bersendegurau dengan isteri dia. Nabi kerja dengan isterinya. Balik nanti buat. Bekerja-kerja dalam rumah, jangan di luar, nanti jiran nampak. Kau tengok, itu macam imam itu kan, bukan imam sini lah, tempat lain. Bergurau dia. Nabi belum berlari dengan isteri Nabi. Ada hari Nabi bagi isteri dia menang, ada hari Nabi menang. Dan Nabi juga apa? Nabi juga kalau bersendegurau tu dengan isteri dia, macam mana? Gurau ni Nabi bergurau-gurau, Nabi main kejar-kejar. Pun balik buat, cuba kejar-kejar, sihat peluh sikit. Dah tu nyok-nyok, benar betul. Suami pula jadi yang ini jadi isteri ni tutup mata kira ni 10, 9, 8, 7, 5, 4 bunyi ceret. Dia pun bertutup api,
Lepas tu nampak pula kat sini tu pinggan tak basuh, dia basuh pinggan tu. Dia terlupa, tadi aku nak buat apa ya? Lupa dia nak cari lakinya. Tu lupa. Suami ni pula dah duduk dalam almari dah berapa jam lah. Sesak nafas, tertelan biji apa yang dalam almari tu. Yang kalau lipas tu benda tu. Orang buat gegah kan? Dia cari, dia ingat gula dia telan. Keras dalam tu. Mati dalam almari. Yang bini pula tinjau kat pintu. Tak balik-balik. Laki aku pergi mana? Lupa dia laki dia dalam almari. Datanglah unit pengesan anjing tu. Cari lah dalam almari laki kita. Keras, bawa keluar. Bengkok, bawa keluar. Janganlah tu, jangan ambil nyunyuk. Nabi pandang tempat lain ni letak kat pinggan Nabi. Nabi perasan lah, Nabi punya, Nabi buat tak tahu yang makan. Akhirnya di hujung tu sahabat tegur, ya Rasulullah, banyaknya kau makan ya Rasulullah, banyak biji buah tamar kau ni. Nabi senyum, ya Alhamdulillah, tapi sahabat-sahabatku ini lagi hebat. Kenapa pula Rasulullah? Dengan biji-biji kau telan. Nabi kata tu, dah pinggan dia kosong tak ada biji. Tak you pula lah, gelak dia. Tengok cara Nabi gurau. Lembut je Nabi gurau tuan-tuan. Kemudian apa lagi? Bersedekah pun boleh buat. Nampak tabung, mana tabung masjid? Keluar tu nampak tu. Kat pintu yang besar tu, nampak kiri kanan tu yang tegak tu ada label warna putih tu namanya tabung. Jangan buat-buat tak nampak. Sumbat kan, tak boleh masuk duit. Sumbat lurutkan ni, gelang tangan ni semua masuk dalam tu. Cincin-cincin masuk. Tahulah pihak jawatan masjid nak tolak kat kedai esok dapat apa-apa. Masukkan duit. Kalau boleh tulis bagi cek kosong pun tak apa. Pandai-pandailah imam nak tulis berapa. Saya tak ada hal. Yalah dalam bank tinggal RM50 itu dia berani. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sedekah ni juga amalan yang sangat mulia. Tak pernah lagi sedekah miskin dengan orang. Kemudian apa lagi? Silaturahim. Jaga hubungan. Antara amalan nak masuk syurga adalah mengeratkan silaturahim. Nabi sendiri dekat masjid, Nabi 3 hari tak nampak sahabat. Dia tanya, mana pergi Abu Bakar? Sehat ke? Umar mana Umar? Dah 3 hari aku tak nampak dia. 3 hari tak nampak, Nabi tanya dah. Kita macam tu lah kan. Lama tak nampak haji tu, sebulan, berbulan-bulan tak nampak. Berbulan tuan-tuan. Baru perasan. Tak tahu ke kenapa dah mati ke dia? Bukan. Dia kahwin muda. Ya ke? Umur dia 70. Bininya umur 23. Rezeki cabutan bertuah. Kan? Patutlah lama tak datang masjid. Salah macam tu. Kan? Tapi Nabi tanya tu sebab silaturahim satu. Tanya khabar. Jadi mana jaga silaturahim. Kita ini gemar sangat mutukan silaturahim. Tak usahlah. Tak usah. Selagi mana di Islam, diamalkan Islam, wajib baik tuan. Lain benda tu Nabi tak cakap. Dia lain parti dengan kau. Dia geng ke kampung lama. Dia ni geng macam ni, dia geng sini. Tak usah kan? Tak usah, tolak tepi. Negara Malaysia telah diiktiraf sebagai negara yang paling rajin sekali pilihan raya. Tak lama lagi nak pilihan raya lagi kan. Tahun depan Sabah pula pilihan raya. Lepas tu pilihan raya lagi. Pilihan raya. Ya kan. Pilihan raya dan datang pangkah dah. Kalau tuan-tuan tak perhati dengan calon tu, pangkah muka dia. Lepas tu balik dah, ni rosak. Tak, maksud saya tu ngundi lah. Tu hak masing-masing kan. Hak masing-masing. Saya sokong ni, sudah. Tapi jangan dibicarakan dalam masjid. Bila dah habis pilihan raya, dah senyap, dah cukup. Ini siap tahu ni. Apa perasaan kau dah kalah ni? Janganlah macam tu.
Kan? Itulah sokong ni. La ilaha illallah, jangan macam tu tuan. Itu masing-masing, kecenderungan masing-masing. Saya okey je. Sini boleh, sana boleh, okey je. Mana yang baik-baik, tak betul aku tegur tuan. Balun-balun lah. Iyalah. Iya, dah nama pun manusia, tentu ada yang kurang. Mana boleh tegur. Bak kata pepatah Cina, tak payahlah saya cakap Cina, cakap Melayu je lah. Orang yang menegur tu adalah guru. Orang yang memuji itu musuh. Yang orang-orang politik ni kadang-kadang, bukan cerita politik lah, cerita ada orang politik kadang-kadang dia suka sangat orang puji dia. Baguslah, YB ni hebat lah, YB ni tak. Kita kena cari orang yang kritik kita, tegur kita, itu yang baik. Maki memang tak baik kan, macam mana pun maki tak baik, tapi bila tegur tu bagus tu. Saya rasa YB kena improve lah. YB tak boleh apa kurang lah, betul apa saya buat, tengok baru tegur dah marah. Macam mana ni YB yang saya sebut ni dekat Timbuktu, Burkina Faso, Afrika, bukan Malaysia okey. Yang faham tak faham sudah kan. Itu sebab Nabi sebut tidak ada dosa lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Iaitu apa? Dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan. Aku dengan kau tak ada apa-apa lagi dah. Jangan kau lalu dah depan rumah aku ni. Dahlah depan rumah dia tu satu-satunya jalan nak keluar pada taman perumahan tu. Dia tak bagi pula orang tu lalu, nak ikut jalan mana? Agak-agak lah. Kita putus saudara. Ada satu cerita paling kelakar tu. Dua beradik perempuan bergaduh, tak bercakap, tak apa. Tak bertegur. Adik-beradik perempuan tak bercakap, marah. Putus saudara. Tiba-tiba seminggu nak pergi umrah, dia pergi jumpa kakak dia. Kak, aku minta maaf kak, aku banyak dosa dengan kau, dah banyak aku buat dosa dengan kau. Yang kakak ni dah lama maafkan, aku dah lama maafkan lah, tak ada apa pun. Rupanya dia nak pergi umrah. Seminggu sebelum nak pergi umrah tu, nak pergi umrah. Balik dari umrah, gaduh dia balik tuan. Tak ngam dengan kakak dia. Dia seolah-olah apa? Seolah-olah dia menganggap Allah Ta'ala ada di Mekah je. Tapi kat Malaysia tak ada. Tu lah masalah. Nak pergi umrah tiba-tiba jadi baik semua. Nak pula ada orang takut kan, kau jaga-jagalah, kau jaga-jagalah. Kau tak pernah pergi kan, kau tengoklah nanti. Tak nampak tak tidak Kaabah kau ni. Itu dia menangis, tak nampak Kaabah, kau nangis, ya Allah banyak dosa aku. Dia mengadu dengan mutawir tu, Ustaz saya tak nampak Kaabah Ustaz. Sabar, ini Madinah ni memang tak nampak Kaabah. Dekat Masjid Nabawi cari Kaabah mana nak jumpa kan? Saya dah lah sesat keluar, saya pusing keliling tak jumpa. Memang makcik ni Madinah, lagi 3 hari kita pergi Mekah, besok tengoklah. Oh salah tempat ke? Salah kan? Sudah Nabi sabar, Nabi sabar, kita pun sabar. Sabar, ceramah ni nak habis dah, sabar. Macam tu. Tengok cara muka, cepatlah, sabar. Bukan selalu samsul debat datang. Saya biasanya dalam ceramah kalau start pukul 9 ni, biasa paling lewat pun pukul 12 lah, tu paling lewat lah tu. Lagi cepat bangun ni, dah pukul 12 habis. InsyaAllah. Saya ni memang peka dengan keadaan audiens saya. Kalau duduk dah mula melunjur tu, mana tahu lah, bergalih-galih tempat duduk tu kan, tu tanda-tanda nak ambil ceramah tu. So, saya buat-buat tak nampak. Sebenarnya saya nampak ada orang tu pula, time saya pandang dia ya, dia tak buat tau, dia lah saya nampak dia time tu lah dia
Time tu lagi nak menguap depan aku. Kan? Oi, aku buat cabar apa maghrib. Kan? Lepas isyak ni memang tercabar sikit kan. Ada ni anak-anak pun ada dah tidur dah. Melekap tidur. Dia yang paling mencabar. Dia ada tempat-tempat yang mencabar. Yang tengah ni tak mencabar sangat. Tempat yang mencabar dekat tiang dengan dinding. Tu yang ramai. Itu paling mencabar tu. Kan dia dapat tu. Tapi tak apa. Tak payahlah beralih. Ni contoh je. Kan? Sabar banyak-banyak. Dalam dunia ni sabar, syukur, hikmah, redha dan juga ikhlas. InsyaAllah selamat hidup dunia akhirat. Nabi sabar, takkan kita tak boleh sabar? Kan? Nabi sabar. Isteri masak masakan masin, Nabi sabar. Nabi siap makan bersuap lagi, nak bagi mesej kat isteri dia. Kita tuan, bini masak masin. Sini kau. Ni. Sini. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa ni? Ayah. Suruh bawa bacaan dia. Kemudian apa? Sayang, tunjukkan kasih sayang kepada anak yatim dan fakir miskin. Nabi macam tu. Kita nampak orang miskin, please lah, please. Dia punya ayat, please lah, I tak suka. Ingat I tak suka. Orang mana siap tadi lah, siap tadi kan. Kalau kita nak ikut sunnah Nabi, salah satunya apa? Bagi makan fakir miskin dan menggosok-gosok kepala anak yatim. Makna buat baik. Gosok kepala tu bukan gosok macam ni untuk dapat sunnah. Mana berbuat baik dengan anak yatim. Dan kalau boleh orang perempuan kena faham maksud anak yatim tu tidak termasuk yang berumur 40 tahun ke atas tu, tak termasuk. Yang laki kita sebut tu, abang pun yatim juga, dah tutup bangka tu agak-agak lah, tak payahlah. Ni cerita ni yang budak-budak ni, yang budak sekolah tu. Sebab hari tu saya tak sampai hati tu, saya hulur jugalah sumbangan hari tu untuk budak tu. Kesian, baru dekat Seremban, dia baru meninggal ayahnya, maknya tahun lepas ayah dia. Sekarang yang jaga dia kakak dia. Sian kakak dia. Belum kahwin pula tu. Sian. Macam tu lah. Tak, maksudnya kesian. Bukan senang anak yatim, tuan-tuan. Tanyalah orang yang dah. Macam mana nak tanya? Yang sini kebanyakan ni semua ni dah remaja lewat kan. Tanya yang remaja tu, yang kecil-kecil tu. Sian. Sabar. Kemudian apa? Begitu juga suci dan bersih. Nabi ni suci dan bersih. Bersih-bersih pakaian kita, ingat sunnah Nabi. Wangi-wangi, kenapa? Sunnah Nabi. Tu sebabnya kalau nak dapat sunnah Nabi ni, kalau contoh ambil perfume dengan kita pegang kan, kita bagi kawan, cuba bau, okey tak bau dia? Tak okey. Yang ni, yang ni okey. Kita pun boleh dapat satu lagi pahala sunnah, iaitu pahala memilih wangi-wangian yang terbaik. Sebab Nabi pun pakai yang terbaik. Jadi tentulah. Kemudian sejuk mata memandang, kemas. Nabi kemas kan? Nabi pakai lagi kemas. Kemudian sejuk mata memandang, sempurna. Dan macam-macam lagi, tuan-tuan dan puan sekalian. Tuan-tuan, kita ni nak syafaat Nabi ni, syafaatnya ada 3 jenis. Yang pertama, dapat masuk syurga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Amin. Yang kedua, orang yang dapat keringanan di padang mahsyar. Dan yang ketiga, dah masuk je dalam neraka, tapi sebab secebis keimanan dia kepada Allah dan Rasul, Nabi datang selamatkan dia, transfer serta-merta masuk dalam syurga. Tapi kalau nombor 3 tu pun tak boleh dapat, tuan-tuan, berhentilah jadi orang. Secebis keimanan takkan tak ada. Tapi nak kata tak boleh ada pun, kenalah beramal. Kena beramal. Amalan ni yang tolong kita.
Jadi pernah disebutkan macam mana dalam dikisahkan bagaimana Nabi ni bawa umat dia nak masuk dalam syurga ni, tiba-tiba terdengar bunyi ngauman api neraka. Kuat betul, bingit, nak tertanggal telinga ni lah, punya kuat ni. Kuat betul bunyinya. Macam nak pecah ke kena telinga. Berapa jarak dia ngauman api neraka tu? 500 tahun perjalanan. Tapi macam tu punya bingit. Api tu makin lama makin dekat. Nabi pun kata, demi umatku yang bersolat, berpuasa, beribadah kepadamu ya Allah, pergilah wahai api neraka. Kalau makin dekat api tu, pergilah kau, dekat lagi, pergilah kau, lagi lebih halau, lagi dekat. Maka pada ketika itu datanglah Jibril membawa bila bawa segelas air, maka Jibril kata, wahai Muhammad, kau ambillah air ini dan jiruskanlah, kau siramkanlah kepada api itu. Nabi pun ambil, Nabi pun siramkan kepada api itu. Gede, bayangkan segelas air, bukannya seloji, bukannya seampang mana, bukan segayung, bukan sebesen, sebaldi, tak. Segelas air itu boleh reda api itu. Heran Nabi pun tanya, wahai Jibril, air apa yang kau bagi ke aku tu tadi? Wahai Muhammad, itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Dia orang perempuan, berhentilah menangis sebab jantan, biarlah menangis kerana Allah. Duduk bersendirian, Allah, banyak dosa aku ya Allah. Ngaku tak perempuan? Ngaku tak banyak dosa? Ngaku tak ngaku? Ngaku. Iya, kita semua ni berdosa kan, menjawab kan? Lepas tu syakwa sangka, ni lawan-lawan ni gimana ni, aku pergi kawan aku kahwin dah. Butang baju Melayu ke mana pak? Itu sebenarnya mesej yang Ramli nak sampaikan. Jangan suka syak. Bila syak, dia jadi betul. Faham? Doakan yang baik-baik. Cerita madu 3 tu ada doa yang baik-baik. Ya Allah, kalau lindungilah suamiku ya Allah, kau mudahkanlah urusannya ya Allah, mudah-mudahan ada keberkatannya, amin. Macam tu doa je. Kekuatan kita ni doa orang buat. Yang lelaki pun sama. Jangan sibuk-sibuk memaparkan kebahagiaan dalam media sosial. Diam je. Bila kau share, orang tak suka, lelaki lain pun kena, walaupun kita tak kena mengena. Tesla ning bala. Iya kan, share dia diamlah kan. Perempuan nak tanya, abang punya pandangan macam mana? Wah, dia gemam lah tu. Dia tanya kita kat rumah tajuk tu, abang punya pandangannya, kalau boleh berlaku adil, tak apalah. Takut tak adil, oh maknanya nak lah ni. La ilaha illallah, tadi kau tanya apa? Perempuan pelik betul lah. Macam ni orang perempuan nampak macam tu kan, tak usah lah. Orang perempuan saya kata cukup-cukuplah menangis kerana manusia, menangis kerana Allah. Lelaki tu bila lantak dia nak apa, lantak dia nak sangat, dia nak apa, setuju je, faham? Tak dapat dengan jenis ni dia dapat. Yelah, faham lah. Orang lelaki pun kena ingat, yang seorang pun tak boleh adil, macam mana nak lebih? Betul tak perempuan? Ui, kuat orang. Mana? Dia orang lelaki ni sebenarnya tak ada. Dia tak ada dia. Kalau dia cakap tu tak ada apa-apa dia. Yang senyap tu banyak yang macam ni. Nampak macam nak mati dekat masjid tu. Tiba-tiba ada pengumuman, cawangan baru dibuka.
rezeki kan. Kadang-kadang orang perempuan pun kadang heran. Perempuan ni kadang-kadang dia cari suami. Orang lelaki ni kalau boleh dia nak cari jodoh dia dekat kalau boleh. Orang lelaki kan. Orang perempuan ni pelik sikit. Dia gemar cari suami je jauh. Isteri Kedah, suami Johor, mak jauhnya. Lepas tu makan nanti jarang dapat balik kampung. Isteri Kedah, suami Melaka, ya Allah jauhnya. Orang perempuan kenapa gemar cari jauh? Kenapa gemar cari jauh orang perempuan? Nampak? Pandai jawab, tak jodoh. Suami bawa bini lain balik, cakap dah jodoh, jawab dia. Itu lain Ustaz. Lain. Gurau. Kemudian apa? Kemudiannya akhlak Nabi ini adalah, saya tegaskan sekali lagi, akhlak Nabi adalah untuk diikuti. Nabi sebut, faman ahya bi sunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya dari segi renungan mata yang tepat dan padat itu menunjukkan betapa tak puas hatinya kalau saya melanjutkan lagi ceramah. Jadi insya-Allah lain kali kita buat lagi, next time, tahun depan kita buat lagi. Ya, sebab ada berapa lagi, banyak lagi saya tak sempat cerita ni. Mana kena panggil lagi. Ya. Kita buat forum dua Samsul. Barulah betul kan. Letak dua kursi, Samsul debat, Samsul rau-rau. Kalau Samsul Yusof sempat, kita buat 3 Samsul. Ya. Ya tuan-tuan, saya yang dekat dalam TV Hijrah tu, dulu sepatutnya 3 Samsul sekali dengan Samsul Yusof. Dengan Samsul rau-rau, tapi lalas dia sibuk buat filem. Masa tu dia tengah nak siapkan Munafik 2. Jadi itu dia tak dapat join tu. Saya pun ada gak ditawarkan berlakon, tapi saya watak tak sesuai dengan jiwa saya. Yang Munafik 2 tu, watak yang ditawarkan tu jadi hantu celah buluh tu. Jadi saya tak sana. Tak ada lah, mana ada gurau itu tuan. Ya? Jadi apa-apa pun tuan-tuan, ingat Nabi ini akhlaknya yang terbaik untuk diikuti. Dan tak ada, malahan Michael Hart, Mahatma Gandhi, semua tokoh-tokoh ilmuwan seluruh dunia yang bukan Islam pun mengiktiraf akhlak Nabi. Malahan ketika dia keluarkan ranking tu, nombor 1 sampai nombor 20 pemimpin paling berpengaruh dalam dunia, Nabi Muhammad SAW nombor 1. Tapi kita tak boleh terima senarai tu. Sebab apa? Nombor 2 sampai nombor 20 tu semua kafir, tak mana pilih. Tak kena langsung. Tapi Nabi the one and only, special. Kita semua tahu. Okey? Jadi tuan-tuan dan dengan cukup syarat tu, bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, kembang kalah menjadi intan. Musim majlis tadi bagi pantun, saya kena jawab. Kan? Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menjemput, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan cukup sekadar itu. Dan dengan ini sedikit makluman, saya nak maklumkan kalau tuan-tuan dan puan ada masa, di luar sana ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jadi jangan main sauk, bawa balik kan, tu kena cakap. Yang pertamanya ada sambal crispy mengidap, tu air tangan Mak Samsul Debat. Memang sedap betul, garing. Siapa yang ada gigi palsu pakai dulu baru kunyah. Kalau tidak luka gusi. Ya? Yang keduanya minyak wangi SD perfume. Sedap, tahan apa? Yang sambal tadi harganya dulu RM15. Hari ni alhamdulillah masih RM15. Minyak wangi SD perfume tahan lama, standard international, boleh bawa solat, sedap bau dia. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. RM30 je sebotol. Satu lagi susu kambing Al-Amr. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan.
Faham ya? Faham. Iaitu susu kambing tu campur madu lebah, bukan madu yang berdiri tu, madu lebah. Dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing Sungai Petani. Dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Baik untuk GERD, gastrik, pendilai hati, baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas, minum sekali je pagi sampai petang pun tak masuk angin, lutut insya-Allah cepat baik. Kemudian dia baik juga untuk orang yang enzima, gatal-gatal kulit, alergik. Ingat, minum, bukan mandi, minum. Baik untuk perempuan yang mengandung, baik untuk ibu dia, baik untuk baby dalam perut, untuk elakkan jaundice, demam kuning dan sebagainya. Kemudian siapa nak pergi umrah dengan Samsurbat, tu ada flyers, nanti boleh ambil tengok. Okey. Jadi ini bukan promote, lebih kurang. Susu kambing tadi satu kotak 45, tapi kalau beli dua 90. Macam sama kata-kata. Beli satu 45, beli dua 80. Tak apa duit, tak apa, boleh transfer, boleh QR Pay. Ada susu kambing coklat, ada kopi susu kambing yang baru 4 bulan di pasaran, tu mahal sikit tapi memang sedap. Cuma untuk orang yang dah ada kencing manis tak berapa sesuai. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu puji kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.